Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama dengan saya Fikri Johari dalam program Influencer at Japan edisi Perak siri ke-8 bagi tahun 2021 yang kini sedang bersiaran secara langsung di laman Facebook Penerangan Perak Page. Okey, tanpa melengahkan masa, untuk episod kali ini bersama dengan saya sekarang adalah Puan Fazira binti Abdul Wahab, guru dari Sekolah Raja Perempuan Tak Yah Ipoh, dan adik Zalia Raimi binti Muhammad Rahimi, pelajar yang juga dari Sekolah Raja Perempuan Tak Yah Ipoh. Selamat datang diucapkan kepada Cikgu Fazira dan adik Zalia Raimi ke siaran langsung Influencer at Japan pada petang ini. Apa khabar diucapkan kepada Cikgu Fazira dan adik Zalia Raimi? Alhamdulillah, moga sihat-sihat saja ya di musim pandemik COVID-19 ini. Okey, terima kasih juga atas kesudian untuk bersama dengan kami pada petang ini. Baiklah, sebelum kita teruskan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada penonton maya yang sedang bersama dengan kami di laman Facebook Penerangan Perak Page. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen di ruangan komen di bawah. Jom sama-sama kita war-warkan kepada orang ramai untuk menyaksikan diskusi ini secara langsung di laman Facebook rasmi Penerangan Perak Page untuk mendapatkan informasi dan maklumat yang menarik bakal kami siarkan pada petang ini. Topik kita pada petang ini amat menarik dan telah menjadi fenomena baru di kalangan para pendidik dan para pelajar sendiri. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita bincangkan topik yang akan kita bincangkan dan kupas pada petang ini ialah cabaran PDPR, guru versus pelajar. Baiklah, soalan ini akan saya ajukan kepada Cikgu Fazira terlebih dahulu. Cikgu, okey ke Cikgu? Okey Cikgu. Seperti yang kita maklum, apabila PKV fasa pertama pada Mac 2020 dilaksanakan, bukan sahaja sektor ekonomi, malah sesi persekolahan juga turut terjejas. Dari situ bermulalah sesi persekolahan baru iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mula diperkenalkan. Okey, pada pandangan cikgu sendiri, sejauh manakah keberkesanan PDPR dalam usaha menyampaikan bahan pengajaran mengikut silibus yang telah ditetapkan? Dan bagaimana cikgu untuk memastikan semua pelajar-pelajar cikgu tidak tercicir daripada sepanjang PDPR ini berlangsung? Yang tetamu jemputan adik Zalia Abdul Rahimi ya. Seterusnya hadirin dan hadirat yang saya rahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana sudi menjemput saya dengan program diskusi petang ini. InsyaAllah kita akan sama-sama cuba berkongsi sedikit ilmu yang untuk manfaat kita bersama insyaAllah. Jadi baiklah, jika ditanya soalan ini ya, sejauh mana keberkesanan PDPR, pada pendapat saya lah secara peribadi, Alhamdulillah kita semakin hari semakin matang. Boleh dikatakan semakin hari kita semakin matang berbanding dengan pertama kali kita menghadap PDPR itu sendiri pada peringkat permulaan pelaksanaannya ya, sekitar tahun 2020 saya rasa. Jadi secara kasarnya boleh dikatakan kita lebih insya-Allah lebih bersedia berbanding yang sebelum ni kan? Dan banyak yang kita telah pelajari dan kita cuba perbaiki kan, untuk kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya insya-Allah. Dan di sini saya kongsikan sedikitlah tentang bagi Sekolah Raja Perempuan Tak Yah sendirilah untuk bila dikatakan tentang kehadiran PDPR pelajar secara atas talian ya, yang direkodkan dari bulan Januari hingga September tahun inilah menunjukkan dalam 95% pelajar hadir, alhamdulillah ya, melalui kehadiran
pelajar-pelajar dapat dipantau dan alhamdulillah isu kehadiran tidaklah merupakan masalah utama PDPR di sekolah kami. Hanya dalam sekitar 5% pelajar yang tidak dapat hadir dan mereka ini telah kita cuba santuni dan dikenal pasti punca kenapa mereka gagal untuk datang pada PDPR yang telah ditetapkan. Memang biasanya dalam 50% ini mereka menyatakan masalah capaian internet, isu peranti dan beberapa perkara aspek isu-isu lain lah. Cumanya ia tidak begitu besar, tidak merupakan isu yang berat pada sekolah kami. Alhamdulillah. Dan dalam memastikan semua pelajar saya ni tidak tercicir pemantauan lah, saya katakan pemantauan lah yang berterusan melalui pelbagai media, melalui e-kehadiran daripada kumpulan WhatsApp kelas ataupun WhatsApp mata pelajaran. Kami juga ada kumpulan Telegram kelas sebab ada antara kami ni pelajar ni yang tidak boleh ada isu cikgu, kita tak payah pakai WhatsApp lah, kita pakai Telegram. Jadi kita adakan juga kumpulan Telegram untuk kelas dan sebarang pemberitahuan tentang ketidakhadiran pelajar dapat dibuat dengan lebih pantas dan mudah. Dan ini adalah salah satu antara usaha pihak sekolah untuk menyantunilah pelajar-pelajar yang menghadapi masalah hadir ke sekolah secara PDPR, bukan hadir datang lebih kepada dalam talian. Selain itu pihak baru-baru inilah saya kongsikan sedikit tentang pihak sekolah di bawah bimbingan unit bimbingan dan kaunseling telah menganjurkan pertandingan anugerah pelajar cemerlang PDPR pada semua tingkatan. Jadi dan pelajar-pelajar ini telah diberi hadiah berupa top up sebanyak RM30 setiap seorang. Pada pandangan kami pendidik, top up ni antara hadiah yang sangat digemari oleh pelajar sebab ini antara pembakar semangat mereka insya-Allah. Jadi pelajar-pelajar ni yang tidak mendapat yang terbaik ini, tidak dapat top up, mereka juga menerima sijil digital anugerah cemerlang PDPR ini. Dan untuk maklumat semualah, adik tetamu kita hari ini, adik Zalia ni adalah merupakan penerima anugerah pelajar cemerlang PDPR di peringkat kelas dia. Alhamdulillah. Di mana dia ni telah dicalonkan. Namanya telah dicalonkan oleh hampir semua guru-guru setiap mata pelajaran yang mengajar kelas dia. Jadi dia ni antara yang dikatakan seorang pelajar yang hadir dan juga aktif dalam waktu PDPR itu. Tahniah Zalia. Ini sebenarnya matlamat program ni bukan sekadar untuk memberi penghargaan kan, malah sebagai pembakar semangat kepada anak-anak pelajar untuk turut serta secara serius di dalam setiap PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru dan pihak sekolah. Jadi guru-guru juga committed dalam mempelbagaikan kaedah pendekatan demi mewujudkan PDPR yang lebih menarik dan menyeronokkan. Alhamdulillah. InsyaAllah itulah kot jawapan untuk pertama insyaAllah. Terima kasih. Okey, baiklah, soalan seterusnya saya ajukan kepada adik Zalia Raimi. Okay, adik, sepanjang pelaksanaan PDPR ini, di mana kita semua sedia maklum bahawa seluruh sekolah di Malaysia terpaksa belajar secara online di rumah masing-masing. Bagi adik sendiri, sebagai seorang pelajar, seronok tak belajar secara PDPR? Dan apakah kekangan dan masalah yang sering adik hadapi sepanjang kelas PDPR ini dilaksanakan? Terima kasih buat moderator dan penangan Perak kerana menjemput saya. Bagi saya sendiri, belajar secara PDPR ianya lebih rileks dan tidak terlalu terkilat dengan masa. Cuma nak kata seronok atau tak itu, saya lebih suka belajar secara bersemuka di sekolah. Dari segi kekangan dan masalah, pada awalnya saya menghadapi masalah internet yang tak stabil, tapi kemudian bila ayah saya mula melanggan pelan internet bulanan,
masalah itu dapat diselesaikan. Selain daripada itu, semuanya biasa-biasa saja. Ada ketika adik membuat bising ketika sewaktu saya ber-PDPR. Okey, kita ke soalan seterusnya dan saya ajukan kembali kepada cikgu. Bila proses pembelajaran secara online di rumah ni, tugas ibu bapa menjadi sedikit berat di mana ada sesetengah ibu bapa yang terpaksa bekerja dari rumah. Tak kurang juga yang memang bertugas di pejabat lah bila kita dapat tahu parents yang bekerja sekali, seorang terpaksa mengambil kerja dari rumah dan seorang lagi terpaksa bekerja dari pejabat. Jadi sebagai seorang guru, apa solusi atau saranan terbaik bagi ibu bapa yang bekerja untuk memantau pembelajaran anak-anak mereka sewaktu PDPR? Dalam menjawab soalan ini saya lebih melihat diri saya ni sebagai seorang ibu yang juga bekerja, ya. Saya seorang ibu dan saya juga bekerja sebagai guru. Jadi saya yakin sedikit sebanyak masalah ibu bapa yang rasai ini saya juga turut terkesan lah dengannya, terutama bila ada ibu bapa yang memiliki anak yang agak ramai dan ianya memang mencabar. Okay. Jadi pihak sekolah dan guru sebenarnya sentiasa memastikan hubungan. Yang penting hubungan yang rapat dan harmoni antara ibu bapa dengan pihak sekolah, terutama guru lah. Jadi guru-guru akan sentiasa memaklumkan perkembangan pelajaran serta kehadiran PDPR anak-anak mereka. Sebagai contoh, ya, kalau guru-guru mata pelajaran mendapati anak pelajar itu tidak datang atau pelajar itu sendiri tidak hadir pada masa yang ditetapkan, yang telah dalam jadual tu, jadi guru tersebut akan memaklumkan kepada ibu bapa, ya. Guru akan memaklumkan ketidakhadiran anak dia secara buat panggilan. Jadi mungkin anak-anak tu dekat rumah tu kan dia terlepas pandang kan. Jadi ibu bapa akan memberi peringatan lah kepada anak-anak tu tentang kelas yang sedang berlangsung. Sebab kadang-kadang ada anak ni dia terlepas pandang, mungkin dia tertidur atau dia sibuk dengan buat homework pada subjek yang lain dan terlepas tidak masuk ke dalam PDPR yang telah dijadualkan. Jadi pemantauan bersama tu antara ibu bapa dan guru amat memberi pengaruh yang kuat pada keberkesanan PDPR untuk anak-anak. Itu pandangan saya lah. Okay, cikgu, kita maklum bila PDPR, pelajar memerlukan peranti sebagai medium dan juga jaringan internet yang baik untuk berhubung dengan cikgu sendiri. Bagi anak-anak yang mengalami masalah tiada peranti atau tiada internet, bagaimana cara pihak sekolah atau cikgu sendiri dalam usaha membantu mereka supaya tidak ketinggalan dalam sesi PDPR? Okey. Seperti yang telah saya kongsikan sebelum ni lah, ya. PDPR yang pertama telah banyak mematangkan kita. Kita lebih bersedia lah berbanding dengan pertama kali kita orang kata lockdown dan PDPR dijalankan, kan. Jadi kesan daripada PDPR yang pertama, kita lebih orang kata bersedia dengan cara apa yang sepatutnya kita buat, apa kelemahan yang telah terjadi. Jadi pelajar yang menghadapi masalah tiada peranti atau capaian internet, biasanya kita akan kesan mereka, ya, melalui kumpulan-kumpulan WhatsApp yang diwujudkan kelas. Daripada setiap kelas tu kita akan wujudkan kumpulan-kumpulan WhatsApp dan dari situ kita akan dapatkan maklumat sama ada kita kontak direct dengan ibu bapa kenapa mereka gagal untuk hadir, apakah masalah mereka berkait tentang capaian internet ataupun masalah peranti itu sendiri. Jadi pengajaran atau kesan daripada kajian yang kita telah buat, ya, alhamdulillah pelajar sekolah inilah, Sekolah Raja Perempuan Takyah ni amat bertuah kerana pada awal PDPR hari tu, iaitu terutama pada tahun 2020 tu, kita cepat buat respon pada masalah ini. Jadi kita telah berjaya mendapatkan 15 buah handphone ataupun kita panggil gadget lah, menerusi tabung kebajikan sekolah
dan kita berikan kepada pelajar-pelajar yang pendapatan ibu bapa mereka dalam kategori B40. Jadi selain itu, bantuan pada capaian internet juga diberikan pada mereka yang memerlukan. Jadi usaha ini tidaklah sepatutnya kita anggap ia sebagai satu yang tidak penting. Sebenarnya ia amat memberi impak yang positif kepada pelajar dan juga kepada ibu bapa, kerana ramai yang memberi yang boleh dikatakan menarik nafas lega lah dengan bantuan yang telah diterima, dan diharapkan perkongsian dengan perkongsian maklumat dan bantuan yang kita bagi ni dapat menjanjikan perjalanan PDPR itu lancar dan lebih teratur. Dan jika melihat pada saya sebagai guru, saya lebih melaksanakan PDPR ni kadang-kadang dia tidak boleh seperti berbanding masa PDPR kita yang pertama. Kita lebih melihat kita hanya fokus pada online, iaitu atas talian saja. Sebab masalah ini timbul, jadi banyak pelajar ketinggalan dan keciciran pada PDPR yang pertama. Kesan daripada itu kita berusaha dan kita memurnikannya dengan cara meletakkan pelaksanaan PDPR ni secara luar talian, iaitu offline, dan juga secara pemberian modul yang merupakan alternatif yang sangat efektif lah yang digunakan oleh guru-guru. Jadi penggunaan buku-buku kerja, kan, buku teks telah dimaksimumkan sebab bahan ini telah pun ada bersama pelajar di rumah. Jadi itu lebih efisien. Lagipun mereka telah membeli buku-buku kerja, kan. Jadi amat wajar mereka menggunakan buku-buku kerja dan buku teks lebih sebagai modul tambahan, sebagai fokus utama berbanding mungkin juga mereka cikgu akan upload beberapa tugasan lain secara maksudnya berterusan, ya, untuk mengatasi masalah semasa lah, maksudnya pada masa itu. Ini usaha kita. Jadi mungkin akan datang kita akan lihat lagi dan kita akan fikirkan, laksanakan dari masa ke masa untuk penambahbaikan seterusnya, insya-Allah. Betul, saya setuju tu cikgu. Okey, saya ajukan kembali soalan ini kepada adik Zalia pula, ya. Okey adik, kita faham bila kelas PDPR ni cikgu memang tak ada kat depan mata kita. Memang 100% kita bergantung dengan peranti, laptop, telefon bimbit. Bagi memenuhi kehadiran pada setiap sesi pembelajaran secara PDPR, apakah inisiatif adik dan kawan-kawan untuk memastikan full attendance ataupun kehadiran secara penuh pada setiap kelas? Untuk memastikan kehadiran penuh itu memang kehadiran penuh pada setiap kelas memang mencabar. Saya selaku ketua kelas dan rakan-rakan selalu ingat mengingati antara satu sama lain tentang jadual kelas pada setiap hari. Selain itu, cikgu-cikgu juga perlu dimaklumkan segera jika ada yang pelajar tidak dapat hadir pada hari tersebut. Okey, sebelum kita teruskan, kita berehat sebentar. Kami ada sediakan beberapa video untuk anda. Mari kita saksikan. Stay tune dan jangan ke mana-mana. Ya. Okey, insya-Allah. Baik. Masyarakat luar sana, apa yang telah dilaksanakan? Sebagai seorang ibu, tanggungjawab saya akan saya akan provide yang terbaik untuk anak-anak. Tanggungjawab adalah kewajipan atau peranan untuk melaksanakan amanat yang diberikan. Tanggungjawab ni sebenarnya telah dipupuk dari kecil lagi untuk membantu KPM
untuk mendidik anak-anak ni, saya sentiasa memberikan suasana yang terbaik. Setiap hari memang kita orang memang buat yang terbaik lah untuk anak-anak saya. Tak lupa juga kita terapkan makan bersama, sentiasa di meja tu cukup anak-anak baru kita orang makan. Saya nak pastikan anak saya dibesar di dalam tu suasana yang baik punya. So saya akan buat satu jadual untuk mereka. Contohnya sekarang dia ada belajar piano. So saya akan set a time for him like the 9 o'clock. Now is time for practice piano. So saya bertanggungjawab nak tengok jaga dia play the piano lah. That is very important. In the future, he can to be the pianist. Pada pendapat saya, dalam keluarga saya mendidik anak saya untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab bermula dari rumah. Saya memberikan dia tanggungjawab seperti melipat baju, menolong ibu bapa membuat kerja harian di rumah. Jadi dia boleh menjadi seorang yang berdikari dan bertanggungjawab. Impian dan harapan saya untuk anak saya adalah supaya dia menjadi seorang yang berguna dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Impian saya pada anak-anak saya, harap dia jangan jadi orang jahat. Pertama, kedua, harap dia boleh boleh tanggungjawab di masyarakat. Ketiga, harap dia boleh jadi seorang penjaya di negara. Disiplin pun sama sangat penting. Disiplin. So we hope like that lah. Sudah tentulah saya nak anak saya berjaya, bertanggungjawab, amanah. Semestinya bukan untuk kita saja, untuk bangsa, negara dan agama. Itu yang penting. Baiklah, kembali lagi di siaran langsung program Influencer at Japan edisi Perak siri ke-8. Bagi anda yang baru bersama dengan saya di siaran langsung ini, topik menarik yang sedang kami bualkan ialah cabaran PDPR guru versus pelajar. Sementara itu, jangan lupa untuk like, share dan komen. Okey. Kita kembali kepada Puan Fazira ataupun Cikgu Fazira. Okey Cikgu, belajar secara online ni bagi saya sangat pasti dan banyak cabaran serta halangan yang berlaku sepanjang tempoh PDPR berlangsung. Jika boleh Cikgu kongsikan kepada semua penonton Maya, apakah halangan terbesar sepanjang Cikgu melaksanakan PDPR tersebut? Saya lebih melihat ianya suatu cabaran, ya, bukan halangan dalam melaksanakan PDPR ni. Jadi cabaran yang terbesar pada saya ialah teknologi itu sendiri. Yes, guru-guru perlu memaksa diri mengadaptasikan pelbagai aplikasi dalam membentuk pengajaran dan pembelajaran di rumah, ya, PDPR yang lebih interaktif, yang mampu menarik minat pelajar untuk terus kekal belajar. Jadi contohnya cikgu perlu tahu pasal Google Meet, pasal Canva, pasal mungkin penggunaan TikTok dalam pengajaran. Guru perlu kreatif. Selain daripada guna Meet, kita boleh guna device, guna kaedah YouTube, Facebook ataupun auto dan sebagainya lah. Jadi kepantasan cikgu atau guru untuk turut serta dalam memahirkan diri dan memajukan diri adalah amat perlu, ya, demi memastikan ilmu yang nak dicurahkan bukan sahaja sampai, ya, bukan sahaja sampai, tetapi dapat diperolehi oleh pelajar dalam keadaan mereka rasa lebih menarik dan ia menyeronokkan. Jadi itu lebih cabarannya sebab kita sedia maklumlah, right? Saya sendiri pun turut banyak juga minta pertolongan daripada pelajar sebab mereka ni boleh dikatakan sebagai lahir bersama-sama dengan teknologi, kan? Jadi mereka lebih advance, mereka lebih menguasainya. Jadi saya rasa tak apalah, saya belajar juga daripada pelajar dan mereka juga berkongsi
ilmu mereka ya tentang cikgu kita perlu buat begini supaya kita lebih senang. Ada pelajar tak boleh, cikgu dia tak boleh masuk, ada masalah dia, dia tak boleh guna Telegram contohnya, guna Google Meet senang cikgu, semua orang boleh pakai. Kan? Jadi benda-benda tu kita belajar dan kita lebihkan orang kata tak apalah, student pun boleh kongsi dengan cikgu kan, cikgu pun banyak yang tak tahu. Jadi dalam masa yang sama perkongsian itu sebenarnya lebih merapatkan antara cikgu dengan pelajar kan. Dan saya juga suka berkongsi tentang di mana saya telah cuba memperbagaikan kaedah PDPR saya meletakkan pelajar saya perlu membuat pembentangan. Pembentangan. Jadi daripada pembentangan tu sebenarnya kita nampak pelajar-pelajar kita ni kreatif dalam penggunaan teknologi maklumat ni. Dia sangat kreatif dan dia, walaupun saya minta mereka hanya sediakan mungkin slide untuk present saja apa yang you faham. Anda faham daripada pembelajaran tugasan itu. Jadi mereka mampu melahirkan orang kata mendatangkanlah suatu yang menarik, persembahan presentation mereka tu amat menarik dan menggunakan pakai pelbagai kemahiran teknologi yang pada saya banyak yang saya kena belajar dengan mereka. Dan selain itu saya merasakan kesungguhan mereka, motivasi mereka akan lebih terarah untuk lebih bersedia dalam untuk belajar. Selain daripada masalah mungkin cabaran untuk mendapatkan kerjasama daripada ibu bapa secara berterusan, sesuatu yang agak memang mencabar, terutama untuk memantau pelajar masuk dalam kelas PDPR ya, itu satu cabaran. Selain itu saya merasakan juga cabaran daripada aspek talian internet. Ada pelajar kita yang baru masuk kena terkeluar, terutama pelajar yang di luar bandar. Jadi jadi kita rasa terkesan. Mereka bersungguh nak masuk, cikgu saya masuk tadi cikgu, tapi saya terleft, saya tak boleh nak masuk. Jadi kita rasa sesuatu yang amat mencabar dan insyaAllah ada jalannya kan? InsyaAllah. Okay. Tadi cikgu dah kongsikan halangan di pihak cikgu. Okay, bagi adik sendiri, apakah halangan terbesar adik sepanjang mengikut PDPR ini? Antara halangan yang terbesar saya sepanjang mengikuti PDPR di rumah ialah masalah bila kita tak faham apa yang cikgu ajarkan. Apabila belajar secara atas talian, bila kita tak faham tentang sesuatu perkara, walaupun cikgu dah terangkan sekali lagi, ada masanya kita masih blur juga. Dan jadual set tidur kami, kebanyakan pelajar kelas online, lagi-lagi pelajar yang tinggal di kampung kebanyakan pelajar set tidur kami terganggu. Setengah pelajar ada yang tidur 4-5 pagi dan ini menjadi salah satu faktor kekurangan kehadiran kelas online pada waktu pagi. Okey, apa harapan adik sepanjang berlangsungnya PDPR ni? Ada rasa rindu tak nak ke sekolah seperti biasa atau macam mana? Nak berjumpa dengan kawan, nak belajar secara bersemuka dengan cikgu, apa semua tu? Harapan saya yang paling terbesar ialah mahu bersekolah seperti biasa, mahu belajar dengan lebih mudah secara bersemuka dan menjalani hidup di asrama dengan kawan-kawan. Okey, sebagai penutup secara keseluruhannya, apa harapan cikgu sendiri dalam mendepani tugasan seharian kerana kita sendiri belum tahu bila sesi PDPR ini akan berakhir? Baiklah, sebagai seorang guru ya, saya dapat melihat pelajar saya kini lebih advance dan itulah harapan saya. Mereka lebih matang kerana mereka telah banyak mendapat pendedahan kepada pelbagai kemahiran teknologi maklumat kan. Sepanjang mereka menghadiri pembelajaran secara PDPR ni. Jadi mereka ni, saya harapkanlah mereka ini dapat akan menjadi lebih bijak dalam membahagikan masa ya, terutama untuk melaksanakan tugasan yang telah diberi oleh guru-guru mereka. Jadi amatlah besar ya harapan sekolah dan juga pihak guru-guru agar anak-anak pelajar ni untuk
terus kekal dan hadir kan, serta istiqamah dalam setiap sesi PDPR yang dilaksanakan. Ya, semoga segala usaha kita ni akan diganjari Allah dengan pahala dan kebaikan, insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Begitu besar harapan seorang guru ya kepada pelajar-pelajarnya dalam mendidik dan mencurahkan segala ilmu yang diberi supaya anak-anak didiknya dapat menjadi orang yang berguna di masa akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Fazira dan adik Zalia Raimi kerana sudi meluangkan masa yang berharga untuk bersama dengan kami berkongsi pengalaman sepanjang proses PDPR ini berjalan. Jadi, sampai di sini saja program diskusi kita pada kali ini. Nantikan episod Influencer at Japan pada masa akan datang dengan topik yang lebih menarik. Sehingga berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye.